Baik, temu kembali ya dalam revisi ulang kaji tajuk acid base. Kali ni kita nak lihat tajuknya ialah sifat kimia asid dan sifat kimia alkali. Sifat kimia asid dan sifat kimia alkali. Baik, sifat bagi suatu bahan tu ada dua. Satu dipanggil sifat fizikal, satu dipanggil sifat kimia. Okay, sifat fizikal ialah sifat yang kita boleh kesan melalui deria kita, penglihatan, sentuhan, rasa dan sebagainya. Contohnya ialah asid, sifat fizikal dia ialah masam. So dia menghakis, okay? Ataupun dia mempunyai takat lembut, takat didih yang rendah. Contoh, itu ialah sifat fizikal. Alkali pun sama, sifat fizikal dia ialah rasa pahit, menukarkan kertas litmus daripada biru kepada merah bagi asid, itu sifat fizikal. Alkali pun sama, menukarkan kertas litmus daripada merah kepada biru, itu sifat fizikal, sifat yang boleh kita perhatikan. Walaupun kita menggunakan kertas litmus. Bahan kimia, itu ialah sifat fizikal. Sifat kimia ialah perubahan yang berlaku apabila suatu bahan ini bertindak balas dengan sebatan kimia lain ataupun dengan unsur lain. Jadi sifat kimia ni ialah tindak balas dia dengan beberapa unsur lain. Jadi sifat kimia bagi asid, sifat dulu. Sifat kimia asid ialah sebenarnya ada 4. Okay. Iaitu yang pertama, okay, tengok satu persatu. Yang pertama ialah asid bertindak balas dengan base akan menghasilkan garam dan air. Baik. Actually base dan alkali ni dia punya hasil dia sama, garam dan air. Baik, kita tengok contoh dulu. Itu asid dengan base iaitu kupra oksida. Base ni ialah logam oksida lah, logam oksida, kupra oksida, magnesium oksida, zinc oksida dan sebagainya. Iaitu logam oksida ni sebenarnya adalah base. Tapi base ni bila kita masukkan di dalam air dia akan jadi alkali. Contoh kupra oksida ni, kupra oksida bila kita masukkan larut base oksida ni berpejal, dalam keadaan berpejal. Okay. Bila kita masukkan dalam air, okay, maka dia akan menghasilkan kupra hidroksida. Semua base, semua logam oksida bila masukkan dalam air dia akan jadi alkali. Okay. Base bila ada kehadiran air akan jadi alkali. Sebab itu pentingnya kehadiran air daripada alkali dan asid. Baik, asid ni sudah dalam keadaan aqueous, sudah ada air dalam ni, bukan dalam keadaan berpejal. Okay, kita tengok dia punya persamaan tindak balas dia. Macam mana kita boleh menghasilkan tindak balas yang menghasilkan garam dan air. Pertama kita kena pisahkan dia punya cas-cas, dia punya cation dan anion dia. Sama ada asid di mana ada cation dia ialah ion hidrogen, manakala anion dia ialah nitrat, asid nitrik. Kemudian base pula ialah kita pisahkan logam yang bercas dengan oksigen. Okay. Jadi, bagaimana kita nak hasilkan dia? Dapatkan hasil dia ialah kita tulis air dulu. Kita ambil oksigen dan ambil hidrogen dan ambil oksigen untuk membentuk air. Jadi, katakanlah ni tindak balas dia, jadi kita tulis dulu air. Kita tulis dulu air daripada gabungan oksigen dan hidrogen. Jadi yang tinggal lagi ialah cation dan anion. Jadi kita pun gabungkan cation dan anion ni untuk jadi garam. Jadi kupra cah dia 2+, sebab ada 3 sini kita kena buat bracket lah. Okay, NO3 bracket 2. 2 ni cas daripada kupra. Ini adalah tindak balas antara asid nitrik campur kupra oksida. Baik, ini adalah base. Saya nak bagi satu contoh lagi ialah tindak balas dengan alkali sini. Okey, tindak balas dengan alkali. Okey. Katakanlah kita ada asid hidroklorik, asid hidroklorik bertindak balas dengan alkali, katakanlah NaOH. So hasil dia ialah sama juga, sama hasil dia garam dan air juga. So bagaimana kita nak hasilkan dia? Kita pisahkan hidrogen, klorin,
natrium bercah positif 1 dan hidroksida bercah negatif 1. Jadi kita ambil hidrogen, ambil hidroksida ni sebab untuk jadikan air. Tulis air dulu. Kemudian yang tinggal lagi ialah ion natrium dengan ion klorida. Gabungkan dia maka dia akan jadi NaCl. Lengkaplah persamaan antara asid dan alkali. Baik, sifat yang kedua ialah bila dia bertindak balas dengan logam sahaja. Bila asid, mana-mana asid bertindak balas dengan logam, dia akan menghasilkan hidrogen saja, tak ada air. Kenapa tak ada air? Sebab sini tak ada oksigen. Pada bahan tindak balas tak ada oksigen. Sama juga tindak balas dia, kita pisahkan. Ini asid sulfurik. Kemudian zinc saja sini. Zinc kita tukarkan dia kepada Cas. Kemudian hidrogen ni akan jadi hidrogen. Jadi hasil dia ialah zinc, gabungan zinc, sulfat dan hidrogen sahaja. Baik, yang ketiga ialah tindak balas dia dengan karbonat logam. Karbonat logam ni dia akan menghasilkan 3 produk ataupun 3 hasil. Sebelum ni kita tengok ada 2 hasil. Kali ini kita nak tengok ada 3 hasil dia. Hasil dia ada 3. Iaitu garam, air dan gas karbon dioksida. Contohnya sinilah. Katakanlah ada asid, ada klorik. So kita pisahkan dia. Kalsium karbonat, pisahkan dia. Negatif 2, positif 2. Negatif, positif. So hasil dia kita tulis air dan karbon dioksida. Ada benda yang wajib akan terhasil. Air dan gas karbon dioksida. Sini gas. Sini air. Air kita tulis sebagai cecair. Jadi kita gabungkanlah garam dia. Iaitu kalsium dengan klorida. Jadi kita gabungkan kalsium dengan klorida. Disebabkan kalsium ni ada 2 plus, maka kita tulis 2 lah sini. Kemudian kita imbangkan dia, tulis 2 di asid. Dan persamaan dia akan terbentuk, iaitu garam, air, gas karbon dioksida. Kemudian kita tengok sifat kimia bagi alkali. Sifat kimia bagi alkali. Yang pertama sekali ialah tindak balas dia dengan asid. Jadi hasil dia samalah macam alih atas tadi. Iaitu asid dengan alkali, hasil dia garam dan air. Garam. Sekarang saya nak beritahu atas ni ialah, kalau tengok sini semuanya menghasilkan garam. Asid dan alkali pun garam. Semuanya menghasilkan garam. Sifat kimia alkali ni ialah bila kita ambil contoh alkali KOH, pisahkan dia positif, negatif, pisahkan asid dengan sulfat, hidrogen dengan sulfat, so hasil dia sama. Kita dapat OH dan H ini akan jadi air. Tinggal lagi ialah K dan SO4, K2SO4. Kemudian yang kedua ialah campuran amonia. Tengok campuran alkali dengan garam amonia. Garam amonia ni ialah bukan amonia, garam amonium. Bukan amonia, amonium. Beza. Amonium ni ialah NH4, amonia NH3. Amonium NH4. Dia sebenarnya adalah bercah positif 1. Yang ni tak ada cas. Tak ada cas. Amonia tiada cas, amonium ada cas positif 1. Jadi garam dengan alkali. Jadi samalah, kita pisahkan dia punya kalsium dan hidroksida bagi alkali. Ini kita pisahkan amonium ni ialah kalsium yang bukan daripada logam, iaitu amonium dengan klorida. Dan hasilnya ialah
air, selain daripada garam, hasil dia ialah air dan gas amonia. Ni tetap dah. Macam dengan karbon dioksida dan air dan hidrogen dan air, iaitu tetap. Kita tulis dulu benda yang tetap ni, iaitu air dan amonia. Kita kena tulis amonia dulu, kemudian barulah kita gabungkan calcium dengan klorin, ataupun klorida. Maka di mana NH4 ni dia akan terurai. NH4 ni dia akan terurai, ada 4 hidrogen kan. Okey, yang ni ada 3 hidrogen. Dia akan terurai kepada amonia. Yang ni NH3 akan jadi amonia. Dan yang satu lagi hidrogen ni akan membentuk air dengan gabungan dia dengan hidroksida. Okey. Jadi hasilnya ialah garam, kalsium klorida, air dan amonia. Okey. Daripada amonia ni berasal daripada amonium. Amonium dipecahkan, dikeluarkan satu hidrogen. Okey. Kemudian dia akan gabungkan dengan hidroksida untuk membentuk air. Maka terbentuklah garam, air, gas amonia ataupun sebatian amonia. Akhir sekali yang ketiga ialah penambahan alkali kepada kebanyakan ion logam. Maknanya kita ambil alkali, kita tambahkan dengan ion logam. Okey. Jadi hasilnya ialah mendapatkan hidroksida logam yang tak larut. Maknanya kita akan dapat mendapatkan ataupun alkali yang tak larut. So tindak balas dia senang saja. Kita akan ambil logam, gantikan dengan logam yang berada pada alkali ni. Asal dia ialah natrium hidroksida. Bila ion magnesium ditindak balaskan, ion magnesium ni akan ambil alih hidroksida daripada natrium. Okay. Natrium ni daripada atom, daripada sebatian ataupun atom, dia akan bertukar jadi ion. Manakala magnesium ni yang daripada ion bertukar jadi molekul dalam bentuk atom yang bergabung dengan molekul hidroksida. Jadi dia mesti kena alkali ni daripada logam yang lebih reaktif dalam siri kereaktifan. Contohnya natrium berada di alih atas berbanding dengan magnesium. Jadi barulah natrium ni boleh dikeluarkan. Barulah magnesium boleh mengambil hidroksida. Okey. Kalau logam yang tindak balas ni logam yang lebih reaktif, katakanlah dengan kalium, dia tak akan berlaku sebab kalium ni lebih reaktif. Okey. Daripada natrium dari segi kereaktifan susunan logam-logam dalam siri kereaktifan. Jadi untuk menghasilkan magnesium hidroksida mendapatkan ni, logam tu mesti berada di bawah logam yang lebih reaktif. Itu contoh sini ialah magnesium kurang reaktif berbanding dengan natrium dalam siri kereaktifan. That's why akan berlaku tindak balas dan menghasilkan mendapatkan yang tak larut. Itu dia sifat kimia dan sifat kimia asid dan sifat kimia alkali. Kita jawab soalan.